Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawanti, ibu istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera terus memberikan inspirasi kepada anda. 25 April 2020. Wanita hari ini akan terus menyinari tengah hari anda bersama dengan saya Fiza Sabjahan, Fahrin Ahmad dan juga Hawa Rizwana. Hari kedua Ramadan. Ya, kami di sini harapkan anda semua sihat-sihat sahaja dan melalui bulan Ramadan ini dengan sempurna, insya-Allah. Fahrin sihat? Baik, saya sebenarnya cuba kurangkan bercakap kerana saya takut dahaga. Itulah sedap. Tapi pada hari pastikan anda di hari Sabtu ini, hujung minggu ini anda terus bersama dengan kami sepanjang 1 jam ini kerana hari ini topik yang cukup menarik di mana sesuatu yang baru pertama kali untuk kita di mana di bulan Ramadan ini tiada pasar Ramadan di sekitar kita tetapi kita boleh mencarinya lagi melalui atas talian ataupun online. Itu sesuatu yang menarik. Okey, tapi Fiza nak tanya Hawa dan juga Fahrin, macam mana sebenarnya sambutan Ramadan pertama semalam? Jauh tak perbezaannya ataupun sama je lebih kurang sebenarnya? Okey, kalau saya lah sama je masih bekerja, tetapi lagi orang kata masa untuk berkumpul dengan keluarga tu lagi banyak dah mula. Solat Jumaat sama-sama keluarga. Kalau sebelum ni solat tarawih dekat masjid kan. Sekarang sama-sama dekat rumah, lagi meriah. Dan saya pula berbuka puasa di rumah, tak ada keinginan nak keluar pergi cari makanan di pasar Ramadan dan sebagainya. Jadi cukup ringkas, sesuatu yang baru tapi saya rasa cukup menarik. Betul tak? Bagaimana dengan awak? Saya pun sama je lebih kurang sebab semalam masih kerja. Kemudian balik rumah mak saya buat popiah. Lepas tu kita masak sendiri dekat rumah, tak adalah kita beli ataupun cari makanan dekat luar. Tapi mungkin ramai juga dalam kalangan penonton-penonton kita yang masih lagi merindui ataupun tercari-cari makanan yang kebiasaannya hanya muncul ketika bulan puasa je. Okey, kita gambarkan situasi ya. Okey, setiap tahun di bulan Ramadan kita tahu ada kedai makcik Kiah lah kita panggil kat ujung simpang tu. Tiba kali ni dia tak ada. Tapi macam mana kita nak cari dia? Ada juga Pak Cik Ahmad ni daripada Bapak saya daripada dekat TTI dia punya Ipoh. Ada juga. Okey, itu kita nak bincangkan selepas ini bersama dengan anda penonton. Dan tapi sebelum tu kami nak kongsikan bersama dengan anda segmen tajaan daripada Farina. Silakan. Hai, Assalamualaikum semua. Lamanya Cik Kiah tak jumpa hampa semenjak berkurung PKP ni. Semua sihat nak? Hampa nak tahu tak, ni lah masa yang terbaik kita nak jaga kulit kita. Dah lah duduk rumah kan, tak kena panas langsung. Lepas tu makan pula glutek macam Cik Kiah. Suami pun kata kalau PKP lanjut pun tak apa sebab nak tatap je muka Cik Kiah 24 jam. Hampa ingat lagi tak vitamin C untuk kulit iaitu glutek. Bantu hampa untuk jadi cerah, kulit gebu-gebas satu badan. Time PKP ni juga ramai yang order sampaikan staf Cik Kiah kena work from home sebab nak layan customer daripada rumah. Hari-hari kami post Semenanjung, Sabah Sarawak, semua kami masih post. Hampa tunggu je barang sampai depan rumah. Kan Cik Kiah dah pernah beritahu ke hampa, bahan-bahan dalam glutek ni memang bagus untuk kesihatan kulit dan juga kesihatan badan sekaligus. Sebab apa? Ada vitamin C dan juga ada glutathione. Gabungan dua bahan ni memang padu barang. Fungsi dua dalam satu. Okey, kulit boleh jadi bersih, mulus dan juga vitamin C ni pula bantu untuk tingkatkan sistem imun badan melawan jangkitan. Lepas tu ada kelulusan Biro Farmasi Kebangsaan, ada nombor mal dan juga halal JAKIM. Hari ni ada offer PKP, hampa beli dapat free hand sanitizer mesra kulit dan juga bantu melembapkan kulit dan wangi sangat-sangat. Jap ada lagi. Kami juga ada package combo sempena menyambut
7204 sekarang, okey? Cik Kyo tunggu hampa WhatsApp tau, okey? Stay at home dan stay healthy. Selamat menyambut bulan Ramadan. Assalamualaikum. Itu dia. Saya harap semua penonton tak laparlah kalau tadi bila Fiza Ghafarin cakap pasal kuih itu, kuih ini ya. Okey, tapi satu yang menarik itulah yang kita nak bincangkan pada hari ini, bagaimana agaknya di dalam norma baru dalam kehidupan kita dalam masyarakat kita ini, bagaimana di bulan Ramadan kita ada sebuah online bazar Ramadan untuk cari makanan-makanan kegemaran kita. Kita boleh beli secara atas talian, kita boleh order di laman sawang Instagram, Facebook, ada juga WhatsApp group yang disediakan untuk kita melihat sendiri juadah-juadah yang dijual sepanjang bulan Ramadan ini. Dan pada hari ini kita ada peniaga, kita ada yang menawarkan, yang mengoperasikan platform e-bazar itu sendiri sebagainya. Jadi kita akan berbincang tentang cabaran, bagaimana apa menarik dan mungkin sesuatu yang berbeza pada tahun ini. Macam-macam platform sebenarnya untuk peniaga-peniaga untuk mempromosikan juadah-juadah untuk dijual pada bulan Ramadan ini. Jangan ke mana-mana, kita berehat seketika. Wanita hari ini, wanita hari ini. Sebarang bentuk perniagaan yang berkaitan dengan bazar atau gerai Ramadan termasuk di dalam bentuk pandu lalu ataupun drive-thru dan tempah dan ambil ataupun pack and pick adalah tidak dibenarkan. Justru pelbagai alternatif yang disediakan seperti bazar Ramadan atas talian sepanjang bulan Ramadan ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini. Berubah kepada perkara yang baru, ia bukan sahaja menguntungkan pengendali makanan, malah perkongsian rezeki buat peniaga yang turut menyertai bazar Ramadan secara online. Sudah tentu pelbagai juadah makanan dan minuman yang popular menjadi pilihan orang ramai. Masyarakat tidak perlu bersesak, hanya membuat carian di atas talian yang ringkas dan mudah sampai terus di hadapan pintu rumah. Bertemu lagi di Wanita hari ini. Kalau kita tengokkan Fiza, cabaran yang kita lalui sekarang ini memang memberi impak dekat semua pihak, terutamanya peniaga. Namun ada hikmah-hikmahnya dan banyak platform yang boleh mereka gunakan. Banyak ruang dan juga peluang yang dapat digunakan oleh peniaga-peniaga untuk terus memajukan perniagaan mereka dalam masa yang sama memberi peluang kepada seluruh rakyat Malaysia yang tercari-cari makanan kegemaran mereka untuk mendapatkan sumber makanan ini di atas talian khususnya. Dan sekarang ini kita nak kongsikan kepada anda tentang topik kita hari ini iaitu bazar atas talian ini bersama dengan beberapa tetamu yang telah pun sedia berada di talian ketika ini. Kita bersama dengan Mawar Rashid. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Hai, apa khabar Mawar? Khabar baik, Alhamdulillah. Macam mana puasa okey? Alhamdulillah. Steady lagi. Okey, Mawar. Bercakap mengenai bazar COD yang Mawar cetuskan idea ni, kita nak tahu macam mana Mawar terfikir nak buat bazar COD ni. Okey, idea ni datang masa awal lagi PKP nak diumumkan kan. Yang pertama sekali tu, jadi kita pun terfikirlah, alah macam mana nanti, sebab kita tengok dekat China dah lama dah dia orang quarantine apa, so we expect to be in Malaysia jugalah sebab kita dah nak mulakan PKP. So kita pun fikir, alah kalau kita dah nak dekat raya, so raya nanti puasa takkan tak ada bazar COD, tak ada bazar Ramadan, betul? So terfikir juga sebab Mawar memang suka membeli dekat bazar Ramadan. Lepas tu kita terfikir juga macam manalah peniaga-peniaga ni kan. Sebab Mawar sendiri dulu pernah menjual di bazar Ramadan. Mawar dengan mami Mawar. So kita faham tau macam mana orang nak cari rezeki time bulan Ramadan ni. So ada idea. Okay, why not Mawar cakap kat adik-beradik kan. Kita buat platform kepada mereka, peniaga-peniaga bazar Ramadan, dan bukan hanya peniaga bazar Ramadan yang boleh berniaga. Kita boleh buka opportunity kepada suri rumah, kepada sesiapa saja yang ada masa yang lebih untuk yang pandai masak tu untuk berniaga dekat rumah. So bolehlah menjana extra income. Okey. Dan kabarnya bazar COD ini telah pun mula diperkenalkan 2 minggu yang lalu untuk membantulah golongan-golongan ataupun membantu peniaga-peniaga ini untuk mempromosikan makanan mereka secara percuma. Okey, mungkin ini yang harus dititik beratkan dari segi penjarakan sosial, dari segi penjagaan kebersihan. Bagaimana Mawar memastikan perkara ini tetap dititik beratkan walaupun ianya di atas talian?
Okey, sebelum tu nak kena umumkan juga yang sebenarnya kita ada sedikit charge bayaran sebab kita buat benda ni betul-betul kita kendalikan macam advertising di Facebook, kita buat website dan Mawar ada nak dekat 25 orang team sekarang. Kita ada manager marketing, everything sebab kita betul-betul push untuk tambahkan trafik kepada peniaga-peniaga. Jadi kita ada charge 300.5 untuk sekali one off dan Mawar pun akan bantulah untuk almost everyday Mawar guna Mawar punya IG personal juga untuk push Bazar COD ni untuk ada traffic lah pembeli-pembeli di Bazar COD ni. So untuk Mawar memastikan keselamatan, betul? Tadi kan macam so far kita gunakan yang rider-rider ni sama macam Grab, seperti Bungkus 8 dan kita pun ada rider-rider kita tersendiri. Jadi dekat sana kita pun consult kita punya vendor-vendor supaya menjaga kebersihan. Sebelum kita hantar tu always sanitize walaupun kita dekat rumah. Sebab kita nak pastikan sentiasa dalam keadaan yang bersih dan bebas daripada inilah virus-virus yang kita tak nak ni kan. Mawar, kalau tengok dekat Instagram macam-macam menu sebenarnya. Macam mana Mawar pilih menu-menu yang sesuai untuk dijual? Okey, sebenarnya yang best part Bazar COD ni, dia bukan sahaja makanan-makanan untuk bazar Ramadan. Makanan-makanan yang unik. Orang jual sambal pun ada. Orang jual hamper pun ada. So, kita sebenarnya buka peluang kepada mereka yang betul-betul nak menjana income. So far memang Alhamdulillah Mawar sangat-sangat happy dengan respon. Kita punya rakyat-rakyat ni pun kira support mereka, beli makanan mereka. Maya Karif pun Alhamdulillah dia join sekali jual burger. So dekat sini pun kita ada, kira kita buka ekosistem pekerjaan kepada rakyat Malaysia jugalah. Jadi nak pilih makanan tu kita pun tengoklah. Sebenarnya makanan semua sedap. Belum lagi air tangan diorang daripada rumah. So kita minta diorang untuk sediakan gambar visual yang terliur-terliur. So orang pun tahu sebab serius, Mawar pun tak sempat nak try semua. Mawar? Mawar, ya saya. Kalau bulan puasa ni, kadang-kadang kita ada makanan-makanan yang kita teringin. Memang kalau macam Hawa contoh suka roti john, Fiza suka laksa. Kalau Mawar sendiri, apa menu yang Mawar suka dan mungkin ramai juga dalam kalangan penonton yang boleh cari dalam tu menu istimewa bersama dengan Ramadan ni? Okey. Macam sekarang ni kalau nak cari rendang pun dah ada dah. Macam nak cari masakan western pun ada. Nak cari roti jala pun ada. Makanan Thailand pun ada. Basically dah ada banyak menu lah dekat Bazar COD ni. Okey, baiklah. Terima kasih Mawar. Boleh tengok dekat platform kita lah. Ada di website, Facebook, IG dan juga Twitter. Alright, terima kasih. Terima kasih Mawar atas perkongsian. Jaga diri. Okey, macam-macam sebenarnya makanan yang boleh kita cari secara atas talian lah. Itu yang kita katakan tadi kan. Kalau kita walaupun tak ada Bazar Ramadan tahun ni, kemeriahannya tu mungkin berbeza. Tapi semuanya di hujung jari. Boleh kita cari roti john, boleh kita cari roti jala, boleh kita cari Farin suka Farin apa? nak cari apa? Farin suka apa? Saya baru tahu pula Hawa suka roti john, awak suka laksa. Tiba-tiba. Sebelum ni tak tahu ke? Tak tahu. Tahulah kan lepas ni kan? Nanti saya cuba tanya kalau yang lepas ni ada tak dia menjual laksa dan juga roti john. Okey, tak apa. Kita bersama dengan peniaga kita sebentar saja lagi iaitu Yusnisah Muhammad Yusar. Jadi kita akan bersama dengan beliau sebentar saja lagi kalau dah berada dalam talian. Okey, tapi tadi kita bersama dengan Mawar Rashid yang menawarkan platform untuk mempromosikan pelbagai juadah berbuka puasa. Cukup mudah kalau anda melihat sendiri di dalam Bazar COD Instagram tu, cukup mudah di mana berbagai gambar-gambar menarik. Saya rasa peniaga-peniaga juga dibantu bukan saja untuk mempromosikan tetapi bagaimana cara mudah untuk mengambil order dan sebagainya. Okey, selepas ini satu sudut berbeza di mana kita akan bersama dengan peniaga sendiri iaitu Yusnisah Muhammad Yusar yang kita masih lagi tunggu di talian, di mana beliau sebelum ini membuat kek tapi di bulan Ramadan ini beralih ke membuat makanan yang berbungkus. Okey. Baik, jadi kita bersama dengan Yusnisah. Assalamualaikum. Salam. Kak Yus Kak Yus tengah masak ke apa tu? Tu nampak dah muka Kak Yus. Okey. Selamat berpuasa.
Selamat puasa Farid. Okey, tadi Hawa dengan Fiza dia cari roti john dengan laksa. Kak Ayus tak ada jual laksa dengan roti john? Tak ada. Buat masa ni belum lagi. Okey, Kak Ayus jual apa ni? Mungkin boleh cerita sikit. Okey, Assalamualaikum semua. Okey. Sebenarnya macam Farid cakap tadi, sebelum ni akak tak buat food delivery ni lah. Just sebab PKP kita punya wedding semua kena postpone. So kami tukar kepada cuba nak buat food delivery dalam talian. So, okey, akak fokus kepada bisnes untuk lebih kepada western food sebenarnya. Tapi ada juga lah sikit kita selitkan masakan Melayu. Contoh macam set nasi minyak, nasi ayam, macam tu. Tapi banyaknya lebih pada western food, Italian food macam tu. Okey. Inilah antara gambar-gambar makanan ataupun pack food yang ditawarkan. Okey, jadi sebenarnya beralih daripada bidang pastry ataupun kek tu mungkin kerana bulan Ramadan ini ataupun kerana PKP ini sahaja, dan bagaimana sambutannya setakat ini, Kak Yus? Okey, sebenarnya idea ni datang last minute sebab memandangkan daripada start kita PKP fasa 1 hari itu, majlis perkahwinan memang tidak dibenarkan sebab mass gathering semua tu kan. Jadinya akak dia terfikir daripada tak ada buat apa bulan sepanjang Ramadan ni, sebab dia nak buat macam sebelumnya ambil juga cookies raya sebenarnya untuk tempahan, tapi disebabkan saya banyak 90% saya punya business is online. So saya punya macam cookies semua tu kita hantar by post everything semua. Saya takut ada kelewatan dekat situ. Jadi saya cari inisiatif lain. Saya juga minat dalam bidang masak-memasak macam ni. Jadi akak tiba-tiba dapat idea nak buat food type delivery macam ni. Okey, tapi saya nak tanya sikit. Mungkin ada apakah cabarannya? Mungkin bila di saat-saat akhir tu berubah bidang sikit. Mungkin cabarannya ditambah lagi dengan keadaan PKP sekarang ni nak mempromosikan makanan. Okey, cabaran dia dari segi marketing. Itu of course. Sebab apa kita sebelum ni orang dah kenal kita dengan wedding dog gift. Tiba-tiba nak buat ke food pack tu. Saya sebelum ni saya pernah buat bisnes macam ni sebenarnya. Tapi masa tu belum lagi zaman media sosial. Maknanya media sosial belum on lagi. Maknanya kita buat belakang tabir. Orang tak tahu pun saya pernah buat bisnes masakan macam food delivery untuk mini-mini catering macam ni kan. Jadinya cabaran saya is marketing. Cuma saya just orang kata try orang kata kalau tak cuba kita tak tahu kan. Jadinya based on dengan follower saya yang dah sedia ada, dan saya pun dah ada regular customer yang berdekatan dengan saya dalam lingkungan kawasan saya sendiri. Jadi saya cuba kat situ. Alhamdulillah 2 minggu sebelum puasa akak dah mula buat, dan sambutan memang mengejutkan. Sebab saya sebenarnya fokus untuk kawasan Kelana Jaya dan sejauh-jauh pun Shah Alam je sebenarnya. Tapi alhamdulillah sambutan dah sampai ke Putrajaya dengan beberapa area di kawasan KL. Alhamdulillah. Wah, yang mengejutkan tu yang paling menarik kita nak dengar tu. Okey, tapi Kak Yus, bila dah mengejutkan tu, tapi macam mana bila dah ada banyak kita nak uruskan pula tentang penghantaran? Mungkin kadang-kadang penghantaran tu pun menjadi satu cabaran lain juga sebenarnya tu. Betul. Dari segi saya mula je macam cuak jugalah dari segi untuk race delivery tu. Cuma tapi alhamdulillah masa saya buat delivery untuk dog gift, saya pun dah ada runner-runner saya sendiri. Saya ada appoint runner. Contohnya macam untuk food delivery untuk item yang sedikit, saya ada gunakan khidmat bungkus kek dengan lalamu. Jadi untuk yang tu, untuk delivery yang macam tu saya dah appoint orang saja. Maknanya apa-apa saya contact untuk 2 apps ni saja untuk delivery kat kami punya makanan. Okey, baik. Dan mungkin sebagai pendedahan kepada para pelanggan ataupun penonton dekat luar sana, nak order ni kena sehari lebih awal atau bila-bila masa sahaja? Okey. Cara saya, sebab saya tak nak macam kami tak ada buat hari-hari menu yang sama. Saya tak nak macam customer macam jemu dengan hari-hari kita buat menu yang sama semua kan. Jadi saya buat macam, okey, hari ni contoh untuk Senin depan ni saya akan buat menu 3-4 jenis. Okey, hari Selasa saya tukar menu lain. Hari Rabu macam tu seterusnya. Maknanya customer saya akan ambil tempahan daripada customer sehingga seawal-awal 5 petang, paling lambat pun 11 malam. Untuk keesokan harinya? Untuk keesokan hari punya tempahan, betul. Okey. Baik, sekali kita ucapkan terima kasih kepada Kak Yus ataupun Puan Yusnisah Muhammad Yusar dari Yummy Licious _ Bake
.dogift ini. Okey. Jadi itulah kita sempat berbincang, kita tahu apa cabaran-cabaran baru kepada peniaga-peniaga di musim Ramadan dan terutamanya PKP ini. Jadi untuk Fiza dan Hawa kat sana tu, sambil-sambil saya berbual, saya tahu tu dia orang sebenarnya tengah cek apa makanan menarik dekat online bazar. Okey, kita berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini, wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari ini dan kita masih lagi membicarakan tentang bazar secara atas talian ni. Tadi Farid macam-macam dia usik kita. Ya. Dia kata kita yang cari makanan, Sebenarnya dia pun sama. Okey, sekarang ini di talian kita bersama dengan Puan Nur Syazwani Dato' Abdul Rahman daripada website WhatsApp kita. Hello, apa khabar? Hello, baik Alhamdulillah. Sihat Puan Syazwani? Sihat Alhamdulillah. Apa khabar Fiza dan juga Hawa? Selamat berpuasa ya. Selamat berpuasa. Kru Wanita Hari ini. Okey. Puan Syazwani, mungkin boleh kongsikanlah sikit tentang WhatsApp kita ni yang kita lihat membantu peniaga-peniaga untuk menjual barangan mereka secara atas talian, bukan di satu kawasan tetapi kalau kita lihat dari komuniti kepada komuniti ini di beberapa kawasan telah pun ditetapkan. Silakan Puan Syazwani. WhatsApp kita ni merupakan satu platform ya, untuk bazar secara online dengan menggunakan WhatsApp. So, contohnya pembeli dapat membeli 3 peniaga yang berbeza dengan hanya satu kad hantaran saja. Yelah kan bila kita pergi bazar Ramadan itu kita perlu nak makan contoh nak murtabak, atau nasi kerabu, Pak Abu katakan, atau saya perlu nak makan, itu segala. Jadi dengan 3 peniaga ni, kita boleh pergi dengan hanya satu kad hantaran saja. Itu sangat murah daripada kalau kan kita kalau orang lain dekat luar sana bila kita pergi dekat satu kedai kan kita kena bayar untuk kad hantaran. Bila nak pergi dekat kedai satu lagi kita kena bayar kad hantaran. Jadi kalau kita beli juadah RM RM3, lepas tu nak bayar penghantaran RM5. Jadi mahal kan untuk nak buka puasa juadah tu. Dan Puan Syazwani, semalam merupakan hari pertama Ramadan kan? Macam mana sambutannya setakat ni daripada peniaga dan juga pembeli? Okey, Alhamdulillah sambutan sangat baik sebab mudah saja nak guna WhatsApp kita ni sebab kita hanya menggunakan platform website kan dekat www.websitekita.my. Jadi kita pembayaran pun boleh buat secara online ya dan juga aplikasi Boost. Boost merupakan our officially e-wallet partner dan juga kita ada rakan penghantaran makanan iaitu Mr. City, Bigo dan juga Running Man. So penghantaran tu boleh buat terus ke rumah anda. So sangat mudah. So orang nak guna pun yang tak pernah nak guna online kan, nak beli online kan. Sebab dia sangat senang sangat. Dia boleh guna komputer dan juga telefon. Pun dah boleh order dah makanan. Okey. Kalau kita cakap tentang kerinduan mungkin rata-rata dalam kalangan kita ni nak pergi ke bazar Ramadan kan. Kalau pergi bazar Ramadan tu, pergi ke bazar tu kita boleh beli macam-macam jenis makanan. Tapi ini juga apa yang dikongsikan di platform WhatsApp kita ni. Kalau kita lihat seorang pembeli boleh membeli 3 juadah yang berbeza dari 30 peniaga yang ada tu kan. Mungkin Puan boleh kongsikanlah berapa banyak kawasan yang ada di WhatsApp kita ini? Okey. Di WhatsApp kita ada lebih daripada 10 bazar ya untuk komuniti. Kita punya kawasan ada dekat Selangor dan juga Kuala Lumpur dan juga Kuching, Sarawak. Kuching Sarawak juga menggunakan platform WhatsApp kita ni untuk mudahkan orang kat sana nak pergi juadah. Dan kalau kita tengok sekarang ni pasti ramai yang titik beratkan soal kebersihan. Macam mana kalau Puan Syazwani pastikan setiap penghantaran itu semuanya mematuhi langkah-langkah yang disediakan oleh KKM? Okey. Kita menitik beratkan tentang kebersihan. Jadi dasar kita ada diri partner kita seperti Mr. CD, Bigo dan juga Running Man yang mendapat approval daripada MISI. So, semua sahaja ikut prosedur KKM. Jadi benda ni bagi saya tidak ada masalah lah. So, mereka memang dah biasa kan buat delivery kan. Dari segi waktu penghantaran tu pula macam mana? Sebab kalau hari biasa, mungkin kita makan di waktu yang berbeza-beza kan. Ada orang makan waktu tengah hari pukul 1, pukul 12. Tapi kalau waktu berbuka puasa ni, semua orang nak mendapatkan juadah mereka ni di waktu yang sama lebih kurang. Dari segi kawalan trafik tu pula macam mana Puan Syazwani merangka perjalanan penghantaran-penghantaran ini? Okey.
bagi platform WhatsApp kita, kita ada schedule dalam sistem kita. Jadi orang boleh order sama ada pre-order sehari sebelum untuk juadah buka puasa. Dan juga pada hari ni, katakanlah kita akan tutup order pada pukul 3. Jadi untuk senang memudahkan kita untuk pengurusan penghantaran makanan kan, untuk sampai sebelum, especially sebelum pukul 7. Sebab kita tak naklah kita punya rider-rider dekat luar sana kan, untuk melanggar syarat-syarat PKP kan. Jadi kita dah ada schedule dalam our system daripada pukul 2 hingga 4, 3 hingga 6. Jadi maksudnya pembeli kat situ boleh pilih penghantaran pukul berapa yang mereka nak. Masih lagi mengikut setiap arahan ataupun undang-undang yang telah pun dikeluarkan di musim PKP ini, tapi dalam masa yang sama memberi peluang dan juga ruang kepada seluruh rakyat Malaysia untuk menikmati hidangan juadah berbuka puasa yang mereka inginkan. Kadang-kadang Puan Syazwani, ada juga dalam kalangan kita ni yang orang kata belum cerdik ataupun tak tahu ataupun tak pandai nak menggunakan media sosial nak membeli atas talian ni. Ada tak sebarang cara yang mudah yang boleh dikongsikan oleh Puan Syazwani? Sebenarnya mudah saja untuk kita membeli atas talian ni. Okey, boleh saja. Boleh visit www.whatsappkita.my. Dan 5 langkah untuk nak beli dekat kita punya bazar ya. Pertama, visit www.whatsappkita.my. Kedua, boleh pilih bazar lokasi di mana yang berdekatan dengan komisi anda. Dan yang ketiga, boleh pilih juadah maksimum 3 skala peniaga. Dan yang keempat sekali, boleh buat pembayaran dekat kita punya online dan so bos lah. Jadi apa-apa pun kalau nak call, boleh call 016 337 3749. Okey, baiklah. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Puan Syazwani di atas perkongsian itu tadi. Selamat maju jaya. Ya, dan Hawa, kalau dah bosan, ibu-ibu khususnya, isteri-isteri dekat rumah, tak tahu nak masak apa. Macam kawan saya kan, semalam dah masak ayam Bali. Hari ni tak tahu nak masak apa pula resepinya. Tak apa, jangan risau. Ada macam-macam platform yang disediakan untuk kita membeli makanan di atas talian. Mungkin Farin pun boleh tolong belikan untuk isteri. Ya, boleh. Senang sekarang semua di hujung jari, orang kata. Kita tak cari apa-apa menu. Tapi inilah orang kata mungkin antara hikmahnya musim PKP dan Ramadan ini di mana kesemua pihak bergabung, dari yang pandai teknologi, dari yang pandai memasak, daripada mereka yang boleh menyumbang dalam bentuk penghantaran dan sebagainya. Di sinilah kita bergabung tenaga. Okey, baik, kita nak menghubungi seorang yang pernah menjadi heroin saya satu masa dahulu. Kita bersama dengan Zara Zia. Assalamualaikum Zara. Assalamualaikum. Senyum sengih nampak. Sengihlah jumpa hero lama. Okey, baik-baik. Okey, so hari ni topik kita ni kita nak cerita pasal memasak. Okey, kejap. Mungkin Zara kena mutekan sound ataupun terlalu dekat volume. Zara dah mute kan? Okey, dia dengar balik. Tak mute Kenapa? Okey. Cantik. Okey, betul. Okey Zara, ni kita nak cerita ni pasal orang semua cari makanan sedap-sedap dan kita dah tahu dah Zara memang suka memasak. Jadi bukan setakat memasak, kabarnya ada yang nak dikongsikan dengan kita semua juga. Silakan. Betul. Okey, sempena bulan Ramadan yang mulia ni and kita ada masalah PKP sesuai dengan keadaan kita sekarang ni, Zara aktifkan balik Zara Zia Cook. And Zara menyenangkan semua orang untuk membeli makanan-makanan anda Zara Zia Cooks melalui laman web. Kalau macam dulu, orang selalu order melalui Instagram sahaja ataupun call. Tapi sekarang ni lebih advance. Orang boleh layari www.zaraziacook.com. So dekat situ, klik je. Lepas tu bank in and kita akan hantar. Zara ada rider. Okey, tentang variasi makanan, masakan, adakah memang semuanya daripada dapur Zara sendiri ataupun mungkin ada daripada tim? Bagaimana? Daripada air tangan sendiri lah ini? Okey, ada dua sebenarnya. Sebenarnya Zara Zia Cooks powered by AG ataupun restoran selera. Ada beberapa menu melalui air tangan Zara dan ada beberapa menu melalui restoran selera. Macam daripada air tangan Zara sendiri, Zara buat menu yang memang ramai yang gemar makan pada bulan puasa, macam roti john. Roti john ada 4 jenis, ada beef, lamb, ada chicken dengan sardin. And ada ayam golek, ada ikan bakar, ada sup macam-macam. And Zara punya air tangan, Zara masak dekat rumah sendiri. Okey. Okey, jadi hari ini tempahan masih boleh dibuat ke?
Benda tu akan bermula dan start daripada esok, hari Ahad 26 hari bulan. Okey, jadi konsepnya mungkin pre-order sehari sebelum ataupun boleh dipesan pada hari yang sama? Boleh. Sehari sebelum lebih bagus sebab kita nak buat persediaan awal. Tapi kalau hari yang sedia ada pun tak ada masalah. Cuma kita galakkan order lebih awal lah sebab penghantaran sebelum pukul 4 sebab kita nak buka puasa kan. Okey, dan bagi mereka penonton-penonton, peminat-peminat, kalau nak mengetahui apakah menu-menu yang ditawarkan oleh Zara Zia Cooks ni setiap hari bagaimana? Selain daripada menu tak akan berubah. Menu memang akan fix untuk bulan puasa ni. Ada cookies, ada macam-macam cookies, macam-macam lauk dan juga snack. And menu untuk bulan puasa insya-Allah tak berubah dan mungkin akan bertambah ikut masa ke semasa, mengikut permintaan orang ramai jugalah sebab ini adalah percubaan pertama untuk Zara Zia Cooks ada laman web sendiri memudahkan semua orang untuk buat pilihan. So kita nak tengok menu apa yang orang suka, menu apa yang banyak permintaan. Rasanya orang tengah tengok mi goreng ni, orang nak cari mi goreng ni. Okey, mungkin dari segi harga berapa agaknya lebih kurang bermula dari berapa hingga berapa agaknya? Okey, harga memang berpatutan. Okey, untuk roti john tu kita buat mini john. Kecil comel je. Mini john tu dalam RM4. So dan Zara nak ingatkan kepada semua, sesiapa yang membeli ni sebenarnya membeli sambil beramal sebab Zara Zia Cooks bercollaboration dengan Zara Prihatin. So Zara lebih dekatkan kepada pembelian amal lah. Macam Zara target 20,000 daripada pembelian Zara Zia Cooks ni Zara akan salurkan kepada Zara Prihatin untuk membantu golongan-golongan susah and golongan-golongan COVID sekarang lah yang kita memang highlightkan untuk golongan COVID dulu. Okey, tadi mini John Yes. Kalau saya nak order Giant John ada? Giant John belum ada lagi. Okey, Zara, satu lagi mungkin antara cabaran terakhir bagi mereka yang beroperasi di atas talian, terutamanya bagi peniaga dan seperti Zara sendiri. Sebenarnya cabaran penghantaran, jarak penghantaran tu kalau mereka bertanya, okey Zara di mana, boleh hantar sejauh mana dan berapa pula kosnya? Macam mana tu? Okey, untuk kos, segala kos kita dah stated dalam web tu. And kita mengikut, okey untuk permulaan ni Zara tak pergi jauh. Zara pergi sekitar Shah Alam dengan Subang Jaya dahulu. Sebab Zara nak tengok momentum dulu macam mana. Kalau kita ambil besar, skop yang besar, kalau kita tak boleh nak handle, masalah juga kan. So, pelan-pelan kayu insya-Allah. Kalau berjaya, insya-Allah akan terbang lebih bebas. Okey, jadi saya harap Zara terus maju jaya dengan Zara Zia Cooks. Jangan sampai dah tak nak berlakon lagi Okey Zara. InsyaAllah. Okey, selamat berpuasa. Nak ajak, jangan lupa untuk membeli sambil beramal, terus support Zara Zia Cooks dan juga Zara Prihatin. Okey, selamat berpuasa. Selamat berpuasa. Terima kasih Zara Zia. Okey, jadi anda bolehlah melihat apa yang ada di Zara Zia Cooks. Okey, kita dah cerita pasal platform, cerita pasal makanan pack dan sebagainya. Kita rasa belum cerita pasal kuih-kuih lagi. Kalau sahur, menu Farin bersahur, oat dengan kurma dengan telur yang di-blend sekali. Tapi kalau habislah rahsia saya tahu. Okey, tapi kalau makan kuih apa suka? Saya suka kuih tart tapi tak boleh bajaklah. Peyek, kuih tart. Itu kuih raya. Kuih ni tepung pelita. Okey, kita tak dengar. Okey, kita nak tanya kepada tetamu kita. Ya, hello. Assalamualaikum. Sekarang bersama kita talian ialah Puan Wan Nur Hidayah Wan Osman. Hello. Assalamualaikum. Hello. Apa khabar Puan? Khabar baik. Sihat? Alhamdulillah. Okey, Kak Wan, mungkin boleh kongsikan macam mana perniagaan sekarang ni dalam tempoh PKP? Mungkin lebih banyak penghantaran ke macam mana? Alhamdulillah nampaknya waktu sekarang ni makin bertambah banyak. Alhamdulillah. Okey. Dan kalau kita tengok kan antara menu istimewa Kak Wan adalah kuih lapis dengan kuih talam suji. Ini bukan calang-calang orang yang boleh buat ni. Kadang-kadang orang cuba juga buat kat rumah tapi lapisan dia jadi lapisan yang tak jadi. Okey, Kak Wan, dari segi permintaan ni kan sejauh mana kawasan penghantaran yang dapat dihantar oleh Kak Wan sendiri? Okey, buat masa ni Kak Wan cover semua Klang Valley. Okey. Sebab dalam waktu sekarang ni
ramai orang sebenarnya yang bergantung pada jualan Kak Wan. Kak Wan nak tolong juga banyak runner yang tak ada kerja sekarang ni. Okey. Diorang pun ada family, so lagi luas penghantaran tu, lagi banyak permintaan, lagi banyaklah kerja Kak Wan boleh bagi kat diorang kan. Betul. Sama-sama kita membantu orang lain juga ya Kak Wan ya. Memang kalau perniagaan kuih atas talian ni dah sebelum ni ke baru-baru ni saja baru mula? Baru start waktu PKP ni. Okey. So kita pun ada masalah lah juga tiba-tiba kan semuanya tiba-tiba berkembang. Kak Wan, mungkin kita boleh kongsikanlah sikit kan cara untuk buat kuih talam ni, sebab kadang-kadang ada dalam kalangan penonton-penonton kita ni yang mungkin tak tahu nak menggunakan aplikasi ataupun nak order sikit ataupun nak order kena order satu talam satu loyang. Tapi kat rumah ada 2-3 orang je. Kalau Kak Wan boleh kongsikan cara yang kita nak kongsikan kepada penonton hari ini. Okey, apa yang Kak Wan ada share sebelum ni, cara buat kuih talam suji dan kuih lapis. Okey, Okey. Silakan, kuih lapis dulu. Okey, kuih lapis ni dia punya trik dia supaya lapisan tu cantik. Kita kena didihkan dulu santan kita tu. Santan dan gula. Didihkan dulu, kemudian baru campurkan dengan tepung. Kita lapislah kuih lapis tu. Ikut warna kita sukalah Kalau kita nak yang tradisional, dia memang merah putih lah. Tapi sekarang ada pula keluar lapis pelangi, yang berkala-kala. Saya Kak Wan, kalau makan kuih lapis ni saya akan kopek satu baru makan. Itu memang dari awal Kak Wan pun macam tu. Nak kopek lapis-lapis. Okey. Favorite budak-budak ni. Mak-mak tu memang patut buat. Kak Wan, ada tak sebarang tips? Kadang-kadang kalau kita buat kuih lapis ni kan, dia jadi keras tau. Jadi macam kenyal kan. Kenapa boleh jadi terlalu keras sangat tu? Tu tepung dia lebih lah tu. Ya ke? Tak nak yang terlampau banyak tepung. Kita nak santan dia. Cukup rasa santan dia, lemak dia semua tu. Barulah dia akan lembut. Okey, dan tadi kalau... kupas dia pun tak boleh lama sangat. Okey, tu rasa dia. Macam tadi Fiza pun cakap bila makan suka makan selapis kan. Adakah macam ada tips-tipsnya untuk bagi teksturnya orang kata perfect lah, sempurna untuk dapat tekstur selapis-selapis macam tu supaya tak melekat? Itulah, kita kena tahu dapur kita, peralatan kita. Kita kena biasakan diri dulu dengan peralatan-peralatan kita. Kita kena cubalah. Jangan terus nak copy paste macam tu kan. Kena masuk dapur lah ya. Ya. Okey. Fun memang kena masuk dapur. Dia orang kata kalau nak buat kuih talam ni menguji kesabaran juga sebab kena buat selapis kan. Betul. Okey. Memang. Itu kita dah kongsikan tentang, saya kira ini antara kuih yang memang menjadi kegemaran rakyat Malaysia lah kalau kita cakap tentang kuih lapis ni. Satu lagi kuih yang cukup popular ialah kuih talam suji. Ini memang unik, bukan semua orang pandai buat. Mungkin Kak Wan boleh kongsikan cara pembuatannya. Macam talam-talam lain juga, dia ada 2 lapis. Ada bahagian bawah, bahagian atas. Okay. Untuk nak cantikkan kuih kita perlu naik wapkan dulu. Kacau dulu atas dapur sekejap, baru tuang dalam loyang kita. Barulah kita akan dapat tekstur yang sama setiap kali buat. Sama-sama orang yang meniaga kan. Tapi panjanglah sikit step tu. Tapi kita nak produce benda yang sama every time kita menjual. Macam tu juga kita nak buat yang cantik untuk kita makan kat rumah kan. Betul lah tu. Saya rasa kalau nak buat kuih ni memang perlukan kesabaran dan tips-tipsnya supaya menjadi. Buat sekali mungkin tak berapa nak jadi tapi rasanya tu adalah. Mungkin boleh Kak Wan kongsikan apa tips-tips untuk orang baru ni supaya menjadilah sikit pertama kali nak buat kuih tu. Okey. Kalau kita satu, kalau orang baru ni cara nak belajar banyak. Untuk belajar ni banyak cara. Ada PJJ sekarang. Kan? PJJ yang Kak Wan tahu, ramai cikgu-cikgu kuih yang buat PJJ. And diorang ni bukan calang-calang orang. Betul, semua orang yang dah berpengalaman. Semua orang yang dah berpengalaman. So, belajarlah dari diorang. Kak Wan, saya tengok gambar dekat skrin ni, saya rasa, sedapnya. Marah orang penonton tengok. Kak Wan, dia kan kalau buat kuih talam ni kan, ini yang mungkin boleh dikongsikan juga kepada para penonton kan. Kadang-kadang ada orang buat, atas itu jadi menggerutu-menggerutu kan. Jadi macam tak cantik, tak licin permukaan tu. Apa masalah yang selalu menyebabkan jadi perkara macam tu? Masa kita tengah kukus ke ataupun masa kita bancur dia punya acuan tu? Okey. Sekarang ni, zaman sekarang, untuk kuih kita cantik, setiap kali kita bancur, lepas bancur Kak Wan naikkan atas api. Nampak tak sekarang kat TV tu? Kita kacau sikit dulu, baru kita tuang dalam loyang. Dia akan jadi cantik je.
Okey, saya punya penerbit cakap dia nak cuba sekejap lagi. So petang ni kita nak tengok kat Instagram dia ada tak juadah talam suji ni. Itulah. Untuk hari ni punya tempat Kak Wan dah penuh. Dah penuh ke? Alhamdulillah. Terpaksalah saya minta dia tolong buatkan untuk saya. Mungkin Fiza ke balik ni buat? Kawan-kawan nak tanyalah juga ada minimum order ke? Sebab kadang-kadang kan orang teringin nak makan tapi dia seorang je kat rumah. Tapi ada minimum order ke macam mana? Tak ada. Kak Wan tak ada minimum order. Okey. Sanggup bayar duit delivery, jalan. Okey, tapi kalau beli satu loyang pun tak apa juga, boleh bagi kat kawan-kawan, Ya, jiran-jiran kan? boleh Untuk tahu loyang, bagi kat Fiza. Kalau nak buat tempahan loyang, kena 2-3 hari awal. Oh, okey. okey. Sekarang ni untuk zaman PKP ni, Kak Wan buat mini pack. Okey. Baiklah. Okey. Buat berbagai jenis kuih. Alright. Okey, terima kasih Kak Wan. Kak Pasti Okey, penonton pun sama-sama. terliur kat rumah tu tengok gambar-gambar tadi. Terima kasih. Okey. Okey, Fiza Farin, kalau kita tengok hari ni dah macam-macam menu-menu berbuka. Dah terfikir ke nak makan apa malam nanti? Saya dah mula berkira tadi. Tak Cik, kita punya producer tunjukkan gambar tu dekat-dekat macam tu dah lapar dah saya dah. Tapi sebenarnya Hawa tadi saya tahu Hawa dengan Fiza bila cakap pasal kuih, cakap masakan, dapat tengok muka dia orang tadi tu memang sangat-sangat teruja lah. Sebenarnya yang suka cakap pasal makanan ni sebenarnya dia orang. Yang orang baru tu adalah Hawa. Awak tengah belajar buat kuih yang tadi kan? Sebenarnya lah. Okey. Dan kita sebenarnya dah pun kongsikan macam-macam sebenarnya cara. Mungkin ini peluang untuk anda juga. Tapi kami nak berehat dahulu seketika. Kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita hari ini. Bertemu kembali di Wanita Hari Ini. Terima kasih kerana masih setia bersama kami dari awal siaran sampailah sekarang. Dan ada yang ingin kami kongsikan bersama anda. Iaitu rancangan kegemaran di bulan Ramadan untuk TV3 ni. Ya. Musik dia. Tak ada suara, awas ya. Okey, iaitu program Jejak Rasul Ulul Azmi 2020. Jejak Rasul Ulul Azmi kembali Ramadan ini memaparkan perjalanan hos Fatri Yahya dan kru penerbitan menjejak kisah dan tinggalan Nabi Nuh alaihi salam dan Nabi Ibrahim alaihi salam di bumi Turki, Jordan dan Palestin. Musim terbaru ini menjanjikan pelbagai kisah-kisah menarik mengenai kesabaran Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim berdakwah kepada umatnya serta keteguhan iman dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Saksikan Jejak Rasul Ulul Azmi setiap Jumaat hingga Ahad jam 6.30 petang hanya di TV3. 6.30 petang, pastikan tahu. Betul. Bila saya tengok Jejak Rasul ni rasa cemburu pada Fatri Yahya kerana dapat pergi ke tempat-tempat itu dan menyaksikan di depan matanya sendiri. Kan dia membawakan Jejak Rasul ni macam dekat sangat. Macam sesuai sangat dengan Fatri ni. Dan ini jugalah kan kalau cakap tentang Jejak Rasul ni memang kita tahulah memang sinonim dengan bulan puasa. Dan kita juga harapkan anda yang berada di rumah yang sedang menonton kami di Wanita Hari Ini juga dapat memanfaatkan dan juga merancang pelbagai aktiviti yang bermanfaat dan juga bersama-sama untuk seisi keluarga. Baik, terima kasih kepada penonton semua kerana bersama dengan kami pada hari Sabtu ini untuk WHI Extra hari Sabtu dan kita akan kembali pada hari Isnin nanti dengan satu topik yang juga menarik, lapar mata, elakkan bazir. Ya, pada jam 12 tengah hari seperti biasa. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.